bukan gulung lah, untuk mengakhiri perbahasan hari ini. Pertama, saya nak bagi sokongan kepada pihak kerajaan kerana membuat satu reformasi yang telah ditunggu-tunggu oleh berlama-lama tahun. Kerana kali ini kita buat satu perlembagaan untuk memberi hak sama rata untuk ibu dan bapa, bukan saja untuk bapa yang boleh memberi hak warga negara kepada anak yang dilahir di luar negara. Nah, ini satu pembaharuan yang kita telah tunggu-tunggu sejak lama lagi. Prinsipnya untuk memberi warga negara kepada anak ada dua. Satu, bapanya warga negara, atau keduanya ibunya warga negara. Jadi untuk kes ini, ibunya memang warga negara. Jika anak lahir di luar negara, memang ia perlu diberi hak warga negara, bukan sahaja untuk bapa. Dan kedua, saya nak bangkit satu tentang anak yang dilahir di luar perkahwinan ataupun children born out of wedlock. Ini ada banyak kes yang clear cut, sepatutnya anak patut diberikan hak warga negara. Saya ada satu kes di kawasan saya. 2 tahun lalu saya telah sedang membantu untuk mendapat permohonan kewarganegaraan untuk 3 anak-anak mereka. Dan ia telah dilaporkan dalam utusan Malaysia. 3 anak mualaf tidak dapat status warga negara. Bapaknya warga negara Malaysia, berbangsa Cina tetapi agama Islam, Muhammad Ali Om. Isterinya daripada Indonesia. Tetapi 3 anaknya pada masa itu 15 tahun, 13 tahun, 11 tahun. Sekarang 17 tahun, 13 tahun dan 11 tahun. Sampai hari ini tak dapat warga negara kerana anak mereka dilahirkan sebelum perkahwinan mereka didaftarkan. Tapi mereka kes ini, kes genuine, kes betul. Bapa ia merupakan warga negara. Tetapi mengapakah kita tak boleh bagi anak mereka warga negara status Malaysia? Kerana mereka terlupa ataupun tak ada pengetahuan ataupun tak ada kesedaran untuk mendaftarkan perkahwinan sebelum anak mereka dilahirkan. Saya rasa ini satu loophole yang kita perlu tutup. Dan kita boleh tengok, kalau dalam kes lain, jika ibunya warga negara dan pasangan luar negara tidak ada daftar, tapi anaknya boleh dapat. Kerana oleh itu perkahwinan itu bukan satu yang penting untuk buktikan anak itu boleh dapat warga negara. Kerana kita boleh buktikan anak itu lahir dari ibu itu. Jadi kita tahu, bapa pada masa dulu kita tak ada apa-apa teknologi untuk buktikan anak itu lahir daripada bapa warga negara Malaysia. Betul. Tetapi hari ini kita ada DNA. Kita boleh pergi hospital, kita cek anak ini memang lahir daripada bapa ini. Dan lepas itu bapa juga telah berkahwin dengan isteri warga negara asing. Jadi dalam kes ini saya rasa kita perlu ada satu loophole. Kita perlu tutup loophole ini untuk membenarkan anak-anak ini, mereka ni kes genuine. Children born out of wedlock dan banyak kes. Dan banyak kes kita telah selesaikan dengan cara lain, iaitu cuba dengan buat anak angkat. Lepas telah beberapa tahun kita bagikan warga negara kepada anaknya. Tapi itu satu proses yang sangat panjang, sangat rumit dan sangat leceh. Dan saya rasa ini kita perlu bagi peluang mereka untuk dapat kewarganegaraan. Dan seterusnya, saya nak bangkit sikit tentang laporan daripada The Malaysian Insight dengan tajuk proses status PR terlalu lambat, sukarkan pasangan warga asing, yang telah diterbitkan pada 13 Ogos 2024. Di sini saya cakap pasal PR saja, belum sampai tahap kewarganegaraan. Tetapi mengapa saya baca di sini laporan, warga asing yang berkahwin dengan rakyat Malaysia masih berdepan cabaran berkaitan pekerjaan dan membuka akaun bank selagi proses permohonan penduduk tetap PR mereka tidak diuruskan dengan cepat, kata kumpulan sokongan hari ini. Kumpulan ini berkata proses permohonan PR sukar dengan tempoh menunggu yang panjang dan kadar kelulusan yang rendah. Jadi saya ingin bertanya kepada kementerian, apakah jumlah permohonan PR yang telah diterima untuk pasangan luar negara, isteri ataupun suami, yang telah diterima selama 10 tahun ini? Dan beberapa kes PR yang telah diluluskan. Kerana ini penting. Ada suami isteri daripada luar negara yang telah berkahwin di Malaysia lebih 10 tahun. Secara teknikalnya 5 tahun boleh dapat PR, tapi 10 tahun, 20 tahun tak dapat lagi PR. Anak-anak semua telah besar, bekerja di Malaysia, rakyat Malaysia. Tapi setiap 3 tahun, setiap 2 tahun masih pergi untuk memohon visa, spouse visa. Dan saya dapat data di sini. Di Malaysia,
pada masa ini mempunyai 164,000 keluarga berlainan negara, iaitu membabitkan perkahwinan antara rakyat Malaysia dengan pasangan bukan warga negara. Jadi di 164,000 ini, berapakah pasangan yang telah memohon PR, nombor satu, dan berapakah pasangan yang telah dapat PR dan memohon warga negara, dan beberapa telah diluluskan. Jadi saya harap kementerian boleh menjawab soalan ini. Sekian saja perbahasan saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Halim Rahmat. Mesyuarat Dewan hari ini ditangguh.